Cik, ubat cucuk mata puasa lah. Mana boleh? Cucuk badan kan? Cik, ubat cucuk mata boleh guna tak? Pening. Confused kan? Mari ke saya Ace Pharmacist untuk tahu cara ambil ubat waktu bulan puasa. Hai semua, saya Ace, ahli farmasi anda. Bulan puasa akan datang tidak lama lagi dan penggunaan ubat menjadi persoalan di kalangan pesakit. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang penggunaan ubat di bulan puasa. Apabila berpuasa, pesakit Muslim perlu mengelakkan ubat masuk ke dalam rongga-rongga seperti mulut, hidung, telinga, saluran tubuh dan faraj. Tetapi, anda perlu tahu, kes tertentu dibenarkan ketika berpuasa dengan tidak melebihi had-had yang telah ditetapkan. Walaupun saya bukan Muslim, tetapi sebagai seorang ahli farmasi, kami pernah belajar tentang penggunaan ubat waktu bulan puasa. Segala informasi dan pengetahuan yang akan saya kongsikan nanti adalah berdasarkan sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Anda boleh percaya saya ingin menolong anda. Video ini akan dibahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, jenis ubat atau rawatan yang akan atau tidak membatalkan puasa. Kedua, pertukaran waktu ambil ubat di bulan puasa. Terdahulu, saya ingin menerangkan tentang ubat atau rawatan yang tidak membatalkan puasa. Bahagian 1. Yang pertama, ubat titis mata kering ataupun glaukoma. Kedua, ubat titis hidung ataupun telinga termasuk cucian telinga dengan syarat ia tidak sampai ke batas penggendang telinga. Ketiga, ubat bawah lidah GTN, glycerol trinitrate yang digunakan waktu serangan jantung dengan syarat ia diletakkan bawah lidah dan tidak ditelan. Keempat, ubat jenis sapu, krim, ointment, gel, lotion yang anda sapu di atas kulit ataupun blaster dan barotan juga tidak membatalkan puasa. Dan kelima, ubat kumur. Ubat kumur juga tidak membatalkan puasa sebab ia tidak ditelan. Yang keenam, ubat spray hidung tanpa disedut. Dan ketujuh, semua jenis suntikan termasuk ubat cucuk insulin untuk kencing manis dan suntikan di otot, sendi, saluran darah juga tidak membatalkan puasa. Prosedur gigi seperti penampalan, pencabutan juga tidak membatalkan puasa selagi anda tidak menelan apa-apa bahan dalam prosedur tersebut. Penjemahan darah, pembinaan darah atau pengambilan darah untuk semakan ujian di magma juga tidak membatalkan puasa. Dan 10, rawatan bius, anestesia setempat atau separuh. Serta beberapa jenis rawatan ward atau hospital yang biasanya diterang selanjutnya oleh doktor atau jururawat sebelum rawatan. Bahagian 2. Seterusnya, saya akan menerangkan ubat yang akan batalkan puasa. Paling senang, ubat biji dan ubat minum yang ditelan. Kedua, penggunaan ubat seperti enema, tube suppository atau jari pegawai perubatan yang dimasuk ke dalam tubuh untuk pemeriksaan juga membatalkan puasa. Anda perlu bincang dengan doktor. Ketiga, ubat pessary yang dimasukkan dalam faraj termasuk prosedur pencucian dan pemeriksaan dalaman vagina juga membatalkan puasa. Keempat, apa maksud? Keempat ialah penggunaan gas dalam bius keseluruhan badan. Kelima, memasukkan apa-apa kateter, alat pemeriksaan ataupun ubat pencuci ke dalam saluran kencing tak kisahlah lelaki ataupun perempuan. Keenam, gastroskop ataupun endoskop untuk tujuan pemeriksaan sistem penghadaman. Itu sahaja. Faham? Okey tak? Satu ubat lagi yang saya belum bincang. Tahu tak? NANI? Okey, bagi jawapanlah. Ubat sedut inhaler. Inhaler terbahagi kepada dua jenis,
iaitu ubat pencegah seperti fluticasone dengan serotype ataupun ubat pelega seperti salbutamol. Biasanya, ubat pencegah digunakan 2 kali sehari. Anda boleh guna waktu sahur dengan lepas berbuka. So, penggunaan 2 ubat ini tidak kacau dalam bulan puasa. Kalau anda guna lebih daripada 2 kali sehari, sila bincang dengan doktor anda. Anda perlu ingat, pengawalan asma atau COPD bergantung kepada penggunaan ubat yang konsisten dan compliance. Kawalan penyakit yang bagus boleh mengelakkan serangan asma waktu bulan puasa. Okey, serius. Tentang hukum batal puasa, terdapat 2 pendapat. Pendapat pertama menyatakan ubat inhaler tidak membatalkan puasa sebab satu semburan inhaler hanya mempunyai isi padu beberapa titisan air seperti ubat kumur yang tidak membatalkan puasa. Yang kedua, ubat sedu akan membatalkan puasa sebab bahan-bahan ubat inhaler akan sampai ke perut. Ia terpulang kepada pesakit untuk membuat pilihan berdasarkan keyakinan masing-masing. Sekiranya yakin ia membatalkan puasa, anda perlu ganti balik puasa yang tertinggal pada masa yang akan datang. Skrip saya panjang lebar. Selain daripada perawatan yang akan membatalkan puasa, tidak batal puasa, pengambilan ubat waktu bulan puasa juga sangat penting. Timing makan ubat sangat penting untuk memastikan ubat berkesan dengan baik dan penyakit dikawal dengan bagus. Dalam perkhidmatan saya sebagai ahli farmasi, saya sudah jumpa ramai pesakit dia suka hati je. Tukar cara makan, tukar masa makan, tidak mengikut arahan doktor ataupun ahli farmasi. Pernah juga ada pesakit yang tidak makan ubat langsung dalam bulan puasa. Lepas habis puasa, balik kampung nak raya, masa tu, penyakit tidak dikawal dengan bagus. So, saya nak semua dengar sini, kami nak tolong you all, so you all kena ikut arahan kami. Okey, tengoklah video ini untuk mengetahui cara makan yang seterusnya. Di sini saya akan terangkan pandangan umum. Umumnya, pertukaran waktu ambil ubat semasa bulan puasa. Sebab apa saya cakap umum? Sebab farmasi anda, doktor anda mungkin sudah bagi satu cara makan yang paling sesuai untuk anda. Jika tidak diberitahu, anda boleh ikut panduan umum ini. Anda perlu ingat, panduan umum ini tidak sesuai untuk ubat kencing manis. Sebab ubat kencing manis bergantung kepada makanan yang pesakit ambil. Saya cadangkan anda tanya doktor ataupun farmasi untuk cara makan ubat kencing manis sebab mereka boleh memberi cadangan berdasarkan gula anda. So saya akan terangkan dalam slide lah, lebih senang tengok. Untuk ubat 1 kali sehari sebelum makan, ambil sebelum sahur atau sebelum menu utama lepas berbuka. Untuk ubat 1 kali sehari selepas makan, ambil selepas sahur atau selepas berbuka. Untuk ubat 2 kali sehari sebelum makan, boleh ambil 30 minit sebelum sahur dan sebelum menu utama waktu berbuka. Anda boleh berbuka dengan kumah, ambil ubat dan tunggu 30 minit sebelum menu utama. Untuk ubat 2 kali sehari selepas makan, ambil selepas sahur dan selepas berbuka. Untuk ubat 3 kali sehari sebelum makan, ambil 30 minit sebelum sahur dan sebelum menu utama waktu berbuka dan sebelum tidur. Untuk ubat 3 kali sehari selepas makan, ambil selepas sahur, selepas berbuka dan sebelum tidur. Untuk ubat yang diambil 3 kali sehari, boleh bincang dengan doktor untuk mengetahui sekiranya kekerapan boleh ditukar atau tidak. Untuk ubat yang diambil 4 atau 5 kali sehari, ia bergantung kepada jenis penyakit. Anda perlu konsult dengan doktor dulu. Mungkin dinasihatkan untuk tidak berpuasa atau menggunakan ubat alternatif sekiranya ada.
Okey? Okey tak? Faham tak? Beres. Dalam channel saya akan berbincang tentang ubat ataupun penyakit. Tetapi anda mungkin nampak video saya dalam bahasa Cina atau bahasa Malaysia. Saya cuba buat dua bahasa untuk menolong lebih banyak orang lah. Kalau ada apa tentang farmasi, ubat, penyakit yang anda ingin tahu, boleh komen di bawah lah. Kalau suka saja Siapa suka rawak? Kalau suka video saya ataupun rasa video sangat bermanfaat, sila share kepada kawan-kawan, saudara mara ataupun ibu bapa. Boleh like dan follow Facebook dan Instagram saya, The Ace Pharmacist, dan subscribe channel ini. Selamat berpuasa dan selamat di rumah. #stay at home, duduk rumah, kita mesti menang. Jumpa lagi, bye!